ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma ya kashifal mushkil ikshif anna bijab an wuduhi hadhihi al-ma'ani wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Syekh al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan setengah daripada sunat hai'ah tu membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim yakni sebelum daripada kita baca Fatihah. Sebelum daripada kita baca Fatihah. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim ni 'alal mu'tamad wa fi riwayatin a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Ni 'alal mu'tamad atau qaul yang mu'tamad. Jadi pada tiap-tiap rakaat, tiap-tiap rakaat ni nak kait sikit anda Syafi'i. Di anda Syafi'i, di sisi Imam Syafi'i pada tiap-tiap rakaat. Adapun sebelum daripada surah maka tidak disunatkan kita baca auzubillah. Yang auzubillah ni hanya sunat sebelum daripada kita baca Fatihah. Bagi mazhab kita Syafi'i pada tiap-tiap rakaat. Tiap-tiap rakaat. Pertama, kedua, ketiga dan keempat. Kedua, ketiga dan keempat. Adapun kalau kita tengok dalam mazhab yang lain, ada juga pendapat yang mengatakan hanya 2 rakaat saja disunatkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, pertama dan rakaat kedua. Dan ada juga katanya yang pertama. Tapi mazhab kita Syafi'i, maka sunat kita baca a'udzubillah ni bila tiap-tiap rakaat, bila tiap rakaat tu sebelum daripada kita baca Fatihah. Adapun sebelum daripada surah, maka di sisi mazhab kita Syafi'i tidak disunatkan kita baca a'udzubillah. Maka a'udzubillah ni banyak riwayat, banyak sangat riwayat. Allahu a'lam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan setengah daripada sunat hai'ah ni jahar dengan bacaan baik. Kaedah jika ia musalli itu imam, sunat dia penderah. Jahar mana sunat dia penderah. Baca bagi derah. Sunat tu bila jika ia musalli itu imam, yang jadi imam. Kalau dia jadi itu imam. Ataupun munfarid, ataupun dia tu sembahyang seorang diri. Sembahyang seorang diri. Jadi yang nak dengar ni pada segala tempat yang dijaharkan. Pada tempat kalau itu di jahar tu pada segala tempat yang dijaharkan dia, pada tempat yang dia akan tempat. Abang kata kalau tempat tak jahar, kalau jadi tu imam pun tak sunat kita berderah. Rakaat ketiga, rakaat keempat, maka walaupun kita jadi tu imam, maka ulama kata tak disunatkan kita berderah. Dan iaitu segala tempat yang dijaharkan tu pada sembahyang subuh. Ini sembahyang fardu subuh. Dan 2 rakaat bila disebut fardu subuh dia tak ada kait tu, dia itlaq tu mana dia tiap-tiap rakaat tak kira lah. Maka subuh ni 2 rakaat lah, maka 2 rakaat kedua-dua tu maka disunatkan kita jaharkan bacaan. Dan 2 rakaat yang awal pada maghrib. 2 rakaat saja pada maghrib. 2 rakaat yang awal pada sembahyang fardu maghrib. Dan Isyak atau pada maghrib, mana 2 rakaat awal pada sembahyang Isyak. Dan Jumaat. Dan 2 hari raya. Dan gerhana bulan.
dan minta hujan dan tarawih. Kita tak boleh tarawih dah tahun ni pasal COVID, pasal COVID-19. Kita matlak. Jadi dan 2 rakaat tawaf. Tapi kena kaid tawaf tu pada malam atau subuh. Ataupun kita buat tawaf tu waktu subuh ataupun kita buat tawaf tu waktu malam, maka sunat kita jaharkan bacaan. Tapi kalau kita buat siang, sunat subuh, sunat tawaf tu, maka tak disunatkan kita berderah, tak disunatkan kita jahar. Ini ada satu cerita, ada kawan cerita. Nah, bawa dia nak nikah, orang nak nikah. Tok Imam janji lepas sembahyang kau. Jadi mereka dah sembahyang lah, Tok Imam sembahyang lah. 33. Tok Imam orang majid sembahyang dah. Bila orang majid sembahyang dah, maka bila mereka sampai maka ambil sembahyang lah. Maka buat Tok Imam tunggu. Maka tiba-tiba adalah seorang orang kuasa tu lah pun pakai dengan serban apa, suruh dia imam dia baca darah. Orang pertama baca darah, ingat dia lupa. Bangkit orang kedua pun baca darah. Kita dia ingat, dia lupa juga. Tiba-tiba bangkit orang keempat, dia baca habis ketiga, dia baca slow. Oh, rupanya ada pasien tu. Lepas tu dia balik tanya kita, agak-agak ke mana? Kawan ni pasien mungkin dia tak pernah pergi jemaah dengan orang pada waktu siang. Kerana dia jemaah waktu malam dia ni pergi baca darah. Nah, di sembahyang Jumaat pun baca darah, subuh baca darah. Siang dia tak pernah. Jadi gitu. Clear. Baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan disirkan, mana diperlahankan bacaan musalli lain daripada yang tersebut. Mana? Yang tersebut daripada sembahyang subuh dan 2 rakaat yang awal pada maghrib ila akhirih. Baik tadi tahiylah ayat sebelah tu. Wallahu a'lam. Seperti apa? Seperti segala tu, misal bagi kata disirkan tu pada bacaan yang lain daripada yang tersebut tu, seperti sembahyang sunat rawatib. Baik. Royah dia hingga rawatib pada malam, yakni sekali pun. Sunat rawatib. Royah dia rawatib pada malam, kayak sikit sekali pun, walaupun buat rawatib tu pada waktu malam. Rawatib pada waktu malam. Lepas sembahyang Isyak, lepas sembahyang Maghrib, sebelum sembahyang Isyak, sebelum sembahyang Maghrib kita buat sunat rawatib qabliyah dengan ba'diyah, maka disunatkan sir, tak disunatkan kita jahat. Baik. Dan 1 rakaat yang akhir pada Maghrib pun tak disunatkan kita jahat. Mana kita sirkan, kita pelankan. Dan 2 rakaat yang akhir pada Isyak tak disunatkan. Dan sembahyang gerhana matahari pun tak disunatkan kalau itu sembahyang siang. Dan segala sunat mutlak pada siang hari pun tak disunatkan kita jahat, hanya disunatkan sir semata-mata. Dan 2 rakaat yang akhir pada Isyak dan sembahyang gerhana matahari dan segala sunat mutlak pada siang hari. Kalau sunat mutlak pada malam ke mana? Maka ulama kata bersalahan pada sunat mutlak yang pada malam. Itu bersalahan. Kesalahan ke mana? Maka sunat dibaca dengan perlahan antara sir dan jahat. Nak kata sir sangat pun tak tahu ya. Apa anak kata jahat sangat pun tak perlu. Ya. Baca apa pun dengar. Apa dengar ni mabaina ni antara mabaina sir wa jahar. Itulah pada di antara sir dengan perlahan. Wallahu a'lam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan setengah daripada sunat hai'ah tu lagi, kata dia mengucap amin. Ucap amin. Daripada kemudian, bila nak ucap amin ni? Kemudian daripada Fatihah. Fatihah apa? Fatihah tu imam dan Fatihah diri dia. Dan mengucap amin makmum
serta amin untuk imam. Bersamaan amin untuk imam. Hak ni. Maka dalam sembahyang ni, hak ni saja boleh kita serta dengan untuk imam. Sunat kita serta dengan untuk imam. Adapun kalau bab yang lain, maka ulama kata makruh kita serta dengan untuk imam. Tak kira lah apa benda pun. Maka sebab tu dia sebut dalam kitab Nihayatul Zid. Ada benda yang kita tak boleh serta dengan untuk imam. Ada benda yang kita serta untuk imam. Ada benda yang wajib kita serta dengan untuk imam. Tu kata dalam kitab Nihayatul Zid. Dia sebut macam tu. Lagu mana? Nah, abang kata ada benda. Macam kita kata ada benda yang makruh kita serta dengan untuk imam. Misal kita kata macam kita tak dulu, dan ada yang haram kita dulu pada untuk imam. Macam mana? Kata benda yang kita ambil daripada benda hak sunat. Sunat kita serta dengan untuk imam ni hak ni lah. Amin. Bab ni saja yang kita sunat kita serta dengan untuk imam. Dalam sembahyang kita. Nabi kata man wafaqa ta'minuhu ma'a ta'minul imam ghufira lahu. Nabi sebut ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menyertai mafaqat antara amin dia dengan amin tu imam wa ta'minul malaikah dan amin malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampun dosanya yang terdahulu. Itu satu. Yang kedua, makruh kita serta dengan tu imam. Macam mana? Macam salam. Dan ulama kata hatta meluputkan fadilat jamaah. Kalau kita serta dengan imam, kita bagi imam itu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru kita assalamualaikum. Adapun kalau imam assalamualaikum warahmatullahi, gaya imam nak assalamualaikum kedua, kita bagi salam lah. Itu kalau kita menyertai, maka ulama kata makruh serta meluputkan fadilat. Dan yang ketiga, maka wajib kita serta dengan imam. Apa dia? Ulama kata Fatihah. Yang mana kita yakin kalau kita tunggu selepas daripada bacaan Fatihah imam, kita tak sempat dah nak baca Fatihah, maka kata wajib. Macam mana? Macam Fatihah pada rakaat ketiga dan rakaat yang keempat. Dan yang satu lagi, yang akhir mana dia? Yang haram kita serta dengan imam. Kita dulu pada tu imam, kita mendahului tu imam. Ya ini kita bagi salam dulu pada tu imam. Apa yang haram ni takbiratul ihram, maka hukum dia tak sah. Wallahu a'lam. Qala musannif rahimahullah taala, tu wajib kita takhirkan dengan tu daripada tu imam. Wajib kena takhir. Kita imam tu Allahu, gayahu kita Allah dah. Maka hukum dia tak sah sembahyang. Kena bagi selesai dia. Qala musannif rahimahullahu taala, dia kata dan mengucap amin makmum serta amin ke imam bersama-sama amin imamnya. Dan jika tiada mengucap amin imamnya sekalipun, kata itulah, walaupun tu imam tu royalah, walaupun tu imam tak kata amin, usia dia tak ada amin pun, tu imam masa tak ada amin, maka dia terus lain. Tapi syarat dia kita dengar, siratal ladzi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam tak kata amin, maka sunat juga kita ikut dia kata amin. Oh ya. Baik. Jika tiada mengucap amin imamnya, atau ia imam tu mentakhirkan dia, mentakhirkan amin, mentakhir tu daripada waktu yang disunatkan padanya. Mana suruh berapa lama waktu tu? Ulama kata kepada kita Rabbil firli, ada kata riwali walidayya. Takat tu lah. Kita bersengang Rabbil firli. Tu imam. Lepas pada tu imam tak kata lagi, maka sunat kita makmum kata. Qala musannif rahimahullahu taala, dan jika luput akan makmum oleh takminnya serta takmin imam.
Dan jika luput dia akan makmum. Luput apa? Luput oleh tu payah tu. Payah pada kata luput. Dan jika luput dia akan makmum tu. Luput apa? Luput oleh takminnya, mana mengucap amin itu serta takmin imamnya. Pada ketika tu hendaklah mengucap amin makmum pada ketika amin dirinya. Maka sunatlah, hendaklah, mana sunatlah makmum tu mengucap amin makmum tu pada ketika amin dirinya, yakni pada ketika habis Fatihah diri dia. Itu makna dia ketika amin dirinya, mana ketika habis Fatihah diri dia. Baik. Dan jika ia membaca Fatihah serta dengan Fatihah imamnya dan selesai keduanya Fatihah tu bersamaan, bagaimana? Nah, abang kata dia baca dengan tu imam. Tengah-tengah duduk semayang, tiba-tiba main Jumaat kita misal, banyak hari dah, banyak kali, 4 kali Jumaat dah ni, tak buat, dia teringat sebut. Tengah-tengah kita duduk soh belakang, tiba-tiba mic mati, karen tak ada. Bila karen tak ada, kita pun istiqamah ni baca apa tu, kita pun baca Fatihah. Baca Fatihah, baca Fatihah, tiba-tiba mic ada balik. Bila mic ada balik, kita dengar tak imam. Imam duk tak ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam bunyi orang, kita pun tambah tu waladdallin juga. Mana bersamaan amin makmum dengan amin tu imam. Amin Fatihah makmum habis dengan Fatihah tu imam. Selesai bacaan. Bersamaan keduanya. Maka gitu dipada akan Fatihah kedua-dua tu dengan satu amin. Apa mana dipada? Mana memada dah dengan satu amin. Dengan satu amin. Tak payah duk amin hak kita, amin kata imam, tak payah. Memada satu amin ulama. Dengan satu amin. Baik, bagi bacaan dirinya dan bacaan imamnya, memada satu amin saja. Bacaan diri dia pun satu amin itulah, bacaan tu imam pun amin itulah. Maka sunat dia buat satu amin saja. Kalau ulama kata tak sunat, dia baca dua tiga amin. Habis. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan jika selesai bacaan makmum dahulu daripada imam. Makmum dulu pada tu imam. Mana makmum ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Habis. Kamu habis dah baca. Maka hendaklah makmum mengucap amin. Perlahan-lahan lah. Sunat lah makmum tu mengucap amin perlahan-lahan bagi bacaan dirinya. Lepas itu, kemudian mengucap amin pula bagi bacaan imamnya dengan jahat. Bacaan dia pelan lah. Bacaan tu imam amin perlahan. Pasal diri dia dulu, lepas tu hak tu imam pula. Hak tu imam tu jahat. Dengan amin, dengan bagi bacaan imam, mengucap amin pula bagi bacaan imamnya. Dan dijaharkan dengan amin. Dengan amin tu imam tu, sama ada ia musalli imam atau makmum, atau sembahyang seorang diri pada yang jahat. Pada yang jahat mana? Pada Fatihah yang jahat, Fatihah yang bersyarah. Rakaat pertama, rakaat kedua lah. Dan disirkan pada sembahyang yang sir, mana pada sembahyang siang hari ataupun pada rakaat yang sir, maka disunatkan kita sir. Allahu a'lam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan setengah daripadanya membaca surah kemudian daripada Fatihah. Disunatkan bagi imam. Ini membaca surah tu disunatkan. Ini sunat baca surah tu bagi imam. Bagi imam dan munfarid 2 rakaat subuh dan Jumaat dan umpamanya. Dan 2 rakaat yang dahulu daripada sembahyang fardu. Dan tiada disunat makmum membaca surah.
makmum tak sunat. Untuk makmum ni. Tapi kata dia, tetapi hendaklah ia mendengar bacaan imamnya. Maka jika tiada mendengar akan bacaan imamnya. Pasal apa? Tak dengar tu. Dengan sebab tuli. Sebab dia memang pekak. Atau jauh daripada imam. Tu imam duduk jauh, mic tak ada. Tak dengar. Atau perlahan oleh imamnya. Tu imam masa slow. Baca slow. Dan jika pada sembahyang yang nyaring sekalipun, tapi dia tak dengar bacaan tu imam. Pasal tu imam tu slow. Ataupun dia duduk jauh pada tu imam. Maka dia tak dengar. Bila tak dengar, walaupun sembahyang nyaring, akan mendengar ia suara imam dan tiada faham akan dia. Ini dengar tapi mana dia tak jelas. Tak jelas surah, tak jelas huruf, tak jelas makhraj. Tak jelas huruf. Kalau ni kata datang apa? Dia jelas. Dia dengar noni tapi tak faham datang apa. Pasal apa? Pasal tak jelas. Maka pada ketika tu, maka jawab. Maka hendaklah ini sunatlah membaca makmum akan surah pada segala surah yang tersebut, pada gambaran ataupun pada masalah yang tersebut. Sebut mana? Tersebut kata tiap tak mendengar bacaan tu imam dengan sebab tuli jauh dari tu imam semua tu, maka sunat. Kerana apa? Kerana dia tuntut dengar, tapi bila tak dengar, maka sunatlah baca pada tiga tu tak ada. Tapi tak mendengar dia tak ada, kerana sebab dia tak dengar. Maka pada tiga tu sunat dia baca. Allah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Sikit lagi, kita baca 2 baris lagi, lepas kita boleh. Maka manakala luput akan seorang membaca surah pada rakaat yang awal yang tersebut dahulu itu. Dia pergi mayang Isya, mayang Maghrib, tiba-tiba terluput bacaan. Luput. Orang mengaji luput tu jadi pakai pada kata apa, jadi pakai ayo luput. Surah tu jadi jadi pakai pada kata luput. Manakala luput akan seseorang oleh membaca surah. Luput oleh surah pada 2 rakaat yang awal. Mana dia? Rakaat pertama, rakaat yang kedua. Daripada sembahyang lah. Dia terlupa. 2 rakaat yang awal yang tersebut dahulu itu, hendaklah ini sunatlah ia membaca surah pada barang tinggal daripada sembahyangnya. Tengok. Barang yang tinggal daripada sembahyangnya. Mana dia? Dia terlupa pada rakaat yang pertama ataupun yang pertama dia baca, yang kedua dia terlupa. Maka ingat Allah tak baca, maka bangkit rakaat ketiga baca. Bagi ada juga 2 surah. Barang yang tinggal ni mana, maka jika dia membaca surah tu pada rakaat yang jahat, maka hendaklah ia jaharkan macam rakaat pertama tadi lah. Dan yang kedua sama lah juga. Tapi kalau dia baca pada rakaat yang sir, maka hendaklah ia sirkan surah tadi pada rakaat. Macam kita kata pada rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat, maka sunat dia sirkan. Jangan baca derah. Jadi bangkit baca surah apa, baca Fatihah tu pelan, tibai surah derah. Tak nak bawa jauh dulu. Gitu. Jadi buat, jangan tinggal langsung daripada sembahyang tu. Dan disunatkan membaca surah itu peraturan mushaf. Mana dia? Sunat juga kita baca surah tu mengikut peraturan mushaf. Peraturan mushaf maksudnya atau qul a'udzu birabbil falaq dulu, baru qul a'udzu birabbin nas. Maksudnya daripada atas turun ke bawah. Jangan dia baca daripada bawah naik ke atas. Maka hukum dia makruh. Maka di sisi ulama ulum Quran, ulama ulum Quran, maka dia mengatakan hukum dia makruh kalau kita baca daripada atas naik ke bawah. Ikut susunan ataupun aturan mushaf begitu. Ni rakaat pertama tiba qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Mai rakaat kedua tak tahu nak baca apa dah. Allahu a'lam. Jadi qala musannif rahimahullahu taala sama itulah, dan sunat daripada dan setengah daripadanya daripada sunat nihah tu mengucap takbir istiqalat. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala wa ala insyaallah kita bahas semula. Wallahu ta'ala ala wa ala.